Saya akan tegur lah no. Tak mana yang tak betul ke apa kan. No? Boleh. Okay, baik. Surat kerja tak saya nak tiru balik lah. Ya. Okay. Okay, Siti tak faham sepat apa ni nak convertkan persen complete tau. Ya betul. Tak apa. Okay. Ya. Yang ini saya tahu. Okay. Boleh sesa tahu kan. Ini tahu. Yang kita nak letak yang percentage work complete. Okay, percentage complete. Lepas tu buat pelan-pelan. Tak apa, dah bukan. Persen work complete tak ada. Persen work complete tutup balik. Hide column. Ingat tak apa dia yang saya ajar tu? Number 1, number 2. Yang saya ingat. Number 1, number 2. Pelan-pelan Siti, jangan kalut, pelan-pelan, tenang tu, relax. Buat relax. Okay, number 1 apa dia? Cuba recall balik. Number 1 apa dia? Pasal satu tak apa. 1 sebelum number 2. Okay. Lepas tu kita ada formula dekat number 1. Dah. Number 1 tu persen schedule. Number 1 persen schedule. Kan? Ya. Number 1. Number 1 persen schedule. Number 1 persen schedule. Number 2. Buat dulu number 1 tu, buat dulu persen schedule, buat dulu. Kita rename dia kan. Rename dia. Bukan ini. Rename persen schedule. Okay. Okay. Dah masuk persen schedule kan. Okay, yang ni pula number 2 apa dia? Cuba ingat balik, recall. Number 2. Number 2. Saya ingat number 2 ni kita buat formula je. Itu percent ahead schedule. Percent ahead or schedule. Percent ahead or delay. Hak ni tak ingat. Percent ahead or delay. Lepas tu masuk formula. Formula tu ingat tak? Percent ahead or delay. Yang saya ingat dia formula lah. Okay, dia formula. Sorry? Okay, formula dia apa dia? Percentage of complete tolak number 1. Betul.
percent complete tu nak ambil dia dekat mana? Dekat insert Insert field tu. percentage complete. Complete, tolak. Tolak number 1. Number 1 tu berapa? Percentage schedule. Ya, betul. Kat mana? Customer number. Bukan dia tu. Maksud bukan dia tu. Bukan dia. Bukan dia ni. Bukan dia. Number one. Tapi bukan dari name dah jadi percentage schedule lah. Dah dia kena pakai number one. Pakai number 1. Ambil number 1. Tak ada dah. Oh. Kita rename dah. Rename kat situ. Tak apalah. Boleh. Lepas tu function. Tak ada function tak ada. Function tak ada. So okay je. Okay. Lepas tu use formula. Use formula. Lepas tu klik okay. Saya nak tulis formula dah. Okay, baik. Nampak tu dia dah tukar sendiri tu. Percent complete, tolak number 1. Tak apa. Siti buat pelan-pelan. Tak apa. Asalkan ingat. No? Kan? Lepas tu okay. Formula okay. Kat bawah okay. Okay, lah ni kosongkan balik percent complete tu. Kosong semua. Semua ni kita pulau sini lah. Kita nak pulau yang bawah. Macam siapa yang ada 2 page pula ni? Yang atas ni yang awal kita buat lah. Oh, dia tak boleh buat 2 page. Dia bukan macam Excel. So ni kena padam ni. Padam hak tu hak yang kan. Dia tak boleh bersifat macam Excel. Tak boleh. Cancel number je lah. Nak atas ni padam lah. Atas ni padam. Dia padam semua. Dia padam semua lah. Sebab apa dia ni satu topik. Tak apa, undo. Ni undo lah ni bawah ni padam. Bawah ni padam. Tak kat projek ni dia. Nanti pihak bawah ni padam. So yang atas ni jadi kosong lah semua. Semua kosong. Biar jadi kosong. 0% lah. Okey dah. Lepas tu apa yang kena buat? Saya nanti ingat lah. Yang ni yang kita kena set baseline tu ke? Lepas ni? Ni kena buat ni tracking lah. Nak dapatkan ni lah. Nak dapatkan apa ni? Physical tu. Schedule versus actual. Kan nak dapatkan percent schedule. Lepas tu versus percent actual. Kan? Betul. Kan tak? Kan? Yang percentage complete ni percentage schedule. Percentage complete ni percentage actual. Ya. Berat mula-mula tu kena ingat tak? Mula-mula kita nak buat tu kita kena dapatkan schedule dulu. Okey, buat dulu. Buat dulu. Berdapatkan schedule dulu. Buat dulu. Macam tak boleh mana boleh tulis situ, tak boleh. Dia kena update tu, update projek. Pick up projek. Kena ingat lah. Update projek. Di projek tu tengoklah tarikh mana yang Siti nak
nak kick off kan. So, projek lepas tu selectors Tak payah. kat sini. Lepas tu Tengoklah tarikh berapa. sekarang ya, ni projek untuk 2022. Kita ambil hujung bulan 1, tengok contoh bulan 1. Okay. Okey. Lepas tu kopi dekat akhir akhir delay tu, kopi dekat kolom akhir delay tu masuk kat schedule. Kena kopi semua. Kena kopi semua dulu. Kopi sekarang ni. So, yang ni yang katanya kena save tiap bulan tu kan. Lepas tu dah dapat schedule tu. Kan lah ni kita buat actual pula lah. Macam mana kita nak buat actual? Saya nak tulis dulu. First kita update projek. Update projek. Kan. Lepas kita update projek, kita pilih cara yang mana kita nak. Ya. And then dia akan naik dekat percentage delay. Betul. Lepas tu yang dekat percentage delay ni kita copy pergi dekat percentage schedule. Betul. Okay. Lepas tu okay lah. Dan yang lepas kita buat percentage schedule ni, kita nak buat yang actual pula. Ya. So sekarang, tapi actual kita dah ada dah. Actual kena tengok ditapak lah. Adakah actual tu delay ke ataupun akhir. Actual yang percentage complete ni kita update dekat sini lah. Kita update dekat update cara manual. Kena key in lah satu-satu. Ya. Update je. Cuba tengok yang mana yang ada duration day tu kan. Update. Yang ni tak payah, nanti jangan kacau. Yang schedule ni jangan kacau dah. Schedule dia jadual dia fix tau, dia tetap. Dia tak boleh berubah. Yang ni yang as per planning lah kan. Kira mana kena update dekat persen complete lah. Persen complete tu sebagai actual lah. Okay, contoh ni yang untuk bulan 1. Okay, update projek hujung bulan 2 pula. Hujung bulan 2. Okay. Macam ni lah kan. So kita ambil yang ni, copy. Kena kosong dulu. Kosong maksudnya? Refresh. Refresh dia tu, refresh. Maksud refresh macam mana? Refresh, reset balik, reset. Kosong. Reset tu kosong kan. Dia tak boleh overlap continue, tak boleh. Dia kena setiap kali kita nak update baru punya tu, reset. Kosong. Dia tak boleh continue. Kosong. Lepas tu kita update projek sekali lagi sampai 28 bulan 2 pula kali ni. Bulan 2 pula. Okey. Tadi bulan 1 kan, ni bulan 2 pula. So yang ni yang kita akan update dekat S-curve kan, betul tak? Ya, betul. Okay, faham. Lepas tu ini lah yang sampai habis, sampai hujung bulan 1 ke depan. Kan? Boleh faham? So itu boleh dah ingat. Sebab saya dah tulis nota dah kali ni. Okey lah. Ada apa tanya? Kita ada buat set baseline tak itu? Tak ada kan? Untuk set baseline. Set baseline saya tak ajak sebab apa? Biar dulu. Biar nanti hampa dah apa ni boleh conquer kan cara nak buat. Physical curve. Lepas tu financial curve kan. Baru nanti kita forward pi yang ni pula. Yang ni dengan hal tu yang kita belajar calendar ingat calendar reti buat. Yang ni semua buat. Yang ni je saya lupa percentage ni je. Nak speed test tarik je. Tu je lah saya nak confirm balik. Tak apa tak ada masalah. Tak apa, kita tengok Abang Anwar pula. Abang Anwar dia nak tanya apa. Tak apa, Siti stay lah no? Siti stay. Tengok apa yang Abang Anwar dia nak apa ni, nak refresh. Abang Anwar ada apa Abang Anwar? Tak tanya apa lagi ke kan? Apa dia? Tak tanya apa lagi ke saya rasa? Tak dengar.
Tak dengar Abang Noor. Hello? Hello Abang Noor? Abang Noor? Abang Noor tak ada lah. Okey, tak apa Siti. Siti masuk. Tak apa, saya tunjuk cara nak buat set baseline. Kan? Try masuk. Masuk. Kan? Sebab Abang Noor dia ni kot, dia tengah duk set up kot. Kan? Tak dengar. Hello Abang Noor, cakap kuat sikit, tak dengar. Tak clear sikit. Tak clear. Sabar tu dulu, saya nak tengok macam mana. Kalau saya pakai PC yang lain ni, dia punya dokumen saya tak ada dalam ni. Oh, okey. Sabar, saya follow. Okey. Tak apa Siti, lah ni Siti present. Siti jadi host lah. Kalau ada apa yang tak betul, nanti saya guide lah. Tadi Siti kata nak buat set baseline. Sebab apa Siti nak buat set baseline? Saya tanya. Otak saya tiba-tiba je saya teringat pasal baseline ni. Taklah. Apa ni? Saya tak clear sangat sebenarnya function baseline ni. Baseline ke? Baseline ni kita nak tengok yang previous dengan current. Yang lalu dengan tarikh yang semasa. Kan? Apa yang kita kena buat ialah pergi dekat apa ni, bahagian view. Silap view. Bukan silap. Alamak, lupa dah saya. Dekat projek kat sini baseline. Tu okey, set baseline. Okey, set baseline. Okey ya. Okey, pelan-pelan, jangan laju sangat. Okey, lepas tu pergi dekat tu, dekat grafik background warna putih tu. Okey, klik. Bukan klik ni. Bukan klik ni, keluar cancel. Tak silap dia bukan macam naik satu benda ke atas. Dengar saya bagi tahu lah. Pergi klik balik dekat situ, dekat background putih tu. Bukan. Jangan laju sangat Siti. Okey, lepas tu pergi dekat show height bar style. Show height bar style. Okey, lepas tu pergi dekat baseline yang atas sekali, save on 23/10. Okey, nampak tak? Cuba Siti cerita dekat saya, tak apa. Walaupun Siti tak faham lagi dia punya spesifik dia tu, cuba Siti cerita dekat saya. Apa beza dia? Dia akan yang jadi kali hitam kat bawah ni. Ya. Tak dengar Abang Noor. Ya. Kita nak tanya, apa beza yang akan buat jadi dengan yang insert column? Sorry, kita ambil baseline. Macam mana? Kalau kita ambil insert column boleh tak? Okey, insert column tu dia nak menunjukkan bahawa view tarikh saja. Yang set baseline tu tadi tu dia nak tunjuk bahagian grafik dekat apa ni, taskbar. Tak ada. Okey, tak apa Ustaz. Okey, lah ni Siti P dekat duration. Tak apalah, kalau masuk Abang Noor tu bertentangan dengan saya, bagi tahu no. Okey, tak apa, kita share. Okey. Insert column. Okey, pergi cari baseline start. Tu baseline start. Okey, lepas tu pula pergi dekat duration lagi, insert column. Baseline. Okey, baseline finish. Okey, baseline finish kan. Okey. Lah ni kan, apa yang kita nampak sekarang ni, kita cuba tengok. Baseline start sama date dengan sama date dengan start. Baseline start sama date dengan start. Cuba tengok no. Ya, betul. Lepas tu pula baseline finish sama date dengan baseline finish. Betul ya? Betul. Kalau boleh tu Siti note sikit. Kita nak tengok perubahan dia kan. Okey.
Ada perubahan ya. Okey. Okey, lah ni Siti dah set baseline. Lepas tu Siti pergi dekat Gantt chart format. Gantt chart format. Lepas tu klik critical task. Bawah help tu. Okey, nampak tak? Kan, kira projek Siti ni kira daripada mula Siti arrange ni semua critical. Masuk critical ni dia bukannya buruk ke apa tak. Dia tak ada slack. Maksud dia ni semua task tu Siti kena on time siap. Kena on time. Kalau tak on time dia akan carry weightage untuk delay. Dia sebenarnya dia bukannya merah ni menunjukkan buruk tak. Dia sebagai amaran kepada kita bahawa semua task tu kita kena siap on time. Mungkin projek ni projek fast track, ad hoc kan. Cara susunan baseline ni Siti susun menyebabkan sistem ni bagi tahu semua kritikal. Dia macam tu lah. Kritikal ni bukannya kita yang atok dah. Kita tak atok kritikal ni. Kita tak atok. Dia yang tolong atok. Kita cuma manage saja di tapak berdasarkan resource. Resource dalam construction ni ada 3 jenis resource. Ada 3 jenis tau. Resource dalam construction. Dia tak boleh jadi 4. Dia ada 3. Iaitu resource yang pertama ialah work. Ingat tak Siti yang kita buat itu kan? Ingat. Work ni dia terbagi kepada human resource. Human resource ni manpower lah. Workers, project manager, yang mana yang person in charge di tapak lah. Lepas tu pula equipment ataupun machinery. Ini dia masuk resource work. Yang nombor 2 tu pula, kategori nombor 2 tu iaitu resource material. Material ni semua orang tahu lah kan. Konkrit, rebar. Material ni maksud dia adalah permanent material, bukannya temporary lah. Temporary kita tak boleh ambil kira. Kita nak ambil kira yang permanent. Lepas tu yang terakhir sekali ialah cost flat rate. Cost flat rate ni maksud dia lamsam lah. Tak kira lah sama ada benda tu adalah equipment ataupun benda tu adalah dalam bentuk upah. Asalkan dia dikategoriskan dalam projek ni sebagai cost flat rate. Cost flat rate, contoh lah, saya bagi tahu contoh lah. Contoh dia macam kita buat ni yang projek tukung tiruan ni, contoh dia boot. Boot ni dalam projek kita ni dia diisytiharkan sebagai belian cara lamsam. Jadi kita kena kategorikan sebagai flat rate lah. Sama juga macam upah lah. Kalau katakanlah penyelam tu nak buat kerja, takkan kita nak bagi dia upah hari-hari, jenuh kita nak bayar. Dia pula buat balok liat kan. Jadi better kita bagi untuk kerja-kerja specialist ni sebagai lamsam. Kita bagi dia kerja lamsam. Dia nak salam berapa kali pun ikut suka hang lah. Janji kerja ni siap. Tahu tak? Jadi benda-benda ni lah yang mempengaruhi lah atau dalam kategori resource ni. Okey lah ni cuba apa ni, contoh tu katalah projek Siti ni ada EOT. Jadi bila ada EOT kita kena set baseline lah. Bila set baseline, lepas tu Siti kena pergi dekat split task. Pergi dekat bawah mana-mana, tak apa, pergi dulu dekat bawah mana-mana. Okey, lepas tu klik. Nanti dulu. Andu. Jangan laju sangat. Jangan laju. Relax. Andu. Okey. Pergi dekat split task tu. Lepas tu tolak lah. Tunjuk dulu. Tolak macam mana, tak apa. Nampak? Berubah tak? Cuba tengok baseline start dengan start. Tak berubah kan? Selalunya baseline start dengan start ni dia takkan berubah. Mana ada projek
tiba-tiba ada suruh pergi start awal kan? Tak ada. Kan? Tiba-tiba dalam kontrak katakanlah 1.1. Tengok mai ada perubahan pula. Lepas suruh pergi start apa ni 1.12 2021. Dia ni ada Tak logik. Ha? perubahan rasanya. Mana? Baseline start dengan start. Yang kat sini 19 hari bulan. Kat sini 12 hari bulan. Sebab tu dah berubah situ. Tu. Sini lah. Dia akan kettle dekat mana yang berkaitan. Yang dekat mana saja yang city touch tu. Okey, satu lagi saya tahu. Kalau JKR dia pun tak benarkan split task. Mereka tak benarkan split task. Sebab apa? Bila berlaku split task ni, mereka kata ada satu unjuran kewangan yang mendadak. Saya pun tak faham lah kan. Ni dia banyak fahaman lah JKR sebenarnya pun. JKR pun dia pun banyak juga fahaman dia pun. Kan JKR dia ikut JD daerah-daerah kan. Walaupun dalam Kedah ni pun dia pun banyak juga dia punya format-format dia. Okey. JKR sebenarnya mereka tak bagi split task ni. Mereka nak kita adjust dekat predecessor. Tahu tak? Macam kita dah adjust predecessor tu lah. Okey lah ni City buka predecessor City. buka. Okey. Insert column. Ada. Insert column dekat persen complete tu. Jangan insert column kat tarikh. Sehari tarikh tu kita nak pakai undo. Tarik dia duduk sini. Undo. Ni dah ada predecessor. Sikit nak tanya Dan. Ya. Sikit nak tanya. Okey, saya yang saya dapat tadi untuk EOT, jadi kita hanya stick di board chart dia kan. Okey, dia akan nampak dia akan di baseline masih tetap yang sama ke tu. baseline tetap sama, yang asal kontrak. Kontrak. Ya. Jadi dia akan berubah di start saja kan. Ya. Okey, dia kalau kita macam tu di start akan berubah, di baseline tak berubah lah maksudnya tu lah kan. Ya. Okay. Dia jadi kita hanya present pada klien. Start dengan finish tu selalunya mereka tak tengok. Mereka akan tengok pada baseline start dengan baseline finish. Betul? Jadi macam mana dia punya tu berada? Okey, hak ni saya ada pengalaman untuk projek di Negeri Sembilan lah, JKR Negeri Sembilan Jempol. Okey, depa punya JKR punya pemahaman depa ataupun guideline depa ni, apabila depa benarkan EOT kan, buat keluar kelulusan EOT, kata EOT nombor 1. EOT itulah dia diguna pakai sebagai kontrak asal dalam LA. Abang faham tak? Dia akan jadi satu kontrak yang baru. Jadi apa ni dia tak ada perbezaan macam ni macam kita buat ni. Baseline start, lepas tu baseline finish. Kan? Start ni apa ni Siti salah masuk ni baseline start 1. Baseline start 1 bro. Dia kena baseline start saja. Baseline start saja. Betul ya? Bukan baseline. Okey. Saya tak nampak. Okey. Dia tu saya kata tu, dia even JKR sekalipun depa bercanggah. Depa banyak format. Johor tu pula berpecah-pecah pula. Pecah-pecah ikut JD pula. Lepas tu pula di Negeri Sembilan cara Negeri Sembilan. Tahu tak? Apa yang Abang Anwar tanya tadi tu saya faham. Dia contohlah katalah dia orang dapat EOT nombor 1 tu sebanyak 90 hari kan. 90 hari itulah dia tambah daripada tarikh siap sebenar kan. Siap sebenar dia akan jadi tarikh baru. Tarikh baru kira mana di dalam orang apa di dalam kursus projek tu kita tak nampak lah kan mana yang tarikh asal, mana yang tarikh baru. Faham tak? Okey, sabar. Masa saya share noh. Saya share. Apa ni apa Siti kena sekejap Siti suka kerja. Jangan padam tau yang Siti buat tadi tu lah. Boleh. Nah, sekejap. Kan tu dia saya kata tu dia berbeza-beza. Kan dia berbeza-beza. Okey sekejap. Okey.
Sekejap. Kita tengok, kita kongsi no. Tu saya sebenarnya ni, yalah kan, benda ni memanglah bila buka berulang-ulang ni, sebenarnya bila kita buat revision macam ni yang berulang-ulang ni, nulis tu demai. Nulis tu demai. Demai tu bukannya nulis yang mai daripada projek yang elok, mai daripada projek yang sabut. Tapi berguna untuk kita sebagai kita jadikan sebagai satu persediaan untuk kita kan. Macam mana kita nak cater in case kita jumpa projek macam ni. Kan? Kita boleh advice. Kan? Jangan. Saya buka lah. Okey. Janganlah Abang Anwar saya share nak. Yang ni, yang Abang Anwar tanya ni kat saya ni, yang tu JKI mana Abang Anwar? Balik Pulau. Apa? Balik Pulau. Balik Pulau. Oh, Balik Pulau. Okey, cuba tengok ni ya. Okey, projek ni lepas minta saya tolong revise. Sebenarnya saya pun penin. Okey, cuba tengok. Lepas projek ni dah EOT dah EOT 4 kali tau. EOT yang keempat. Cuba tengok dia. Cuba tengok. Start dia 27/4, finish dia 17/1. Baseline pun sama juga. Ini pun sama juga. Nampak? Dia tak macam setting kita tadi tu. Apa yang saya belajar, minta maaf lah kan, bukan kata saya nak tinggi diri ke apa. Saya memang duk belajar online dengan ada seorang planner tu lah daripada New Zealand yang saya kata nama Christian Art tu. Kan saya duk belajar dengan dia. Sebenarnya macam saya tunjuk tu lah, cara tu kita nak trace kat mana kita punya floating kita, kat mana kita nak claim untuk prolongation kita nanti. In case kalau kita terpaksa menanggung kerugian disebabkan EOT tersebut. EOT tersebut tu bukan datang daripada kesilapan kita. Ia datang daripada pihak konsultan ataupun klien. Mungkin pengambilan ke ada masalah. Mungkin tak boleh dapatkan kelulusan certain tempat. Contoh macam tapak TMB ke. Kan? Lepas tu satu lagi mungkin masalah daripada penduduk berdekatan. Benda-benda tu semua tu mai daripada konsultan ataupun klien. Benda ni lah lepas lah yang kena selesai di awal waktu tu, di awal masa stage prelim lagi. Tak. Bila benda ni saya berkongsi dengan tim yang jempol tu, saya tanya dia orang macam ni. Rupanya JKI mana macam ni. Bila saya tanya, memang JKI punya style lepas tak mau bagi ada macam perbezaan macam tadi kita buat tu. Lepas tak bagi set baseline dan split task. Lepas suruh key in semula, revise key in semula, dan lepas mengatakan bahawa apabila EOT lulus, tak kira lah EOT 1, 2, 3 ke 4 ke, bermakna automatik LA tu pun revise sekali. Abang faham tak abang? Abang faham tak? Tahu tak? Kan? Dia sepatutnya baseline ni tetap. Kan? Lepas tu pula yang berubah finish ni lah berubah. Patutnya tetap kan ni? Ya? Patutnya tetap kan ni? Tetap baseline tu. Yes. Tapi tu saya pun sampai sekarang ni lah saya duk berhubung juga lah dengan seorang planner yang di Johor tu. Dia pun penin. Dia pun kata banyak mazhab, banyak format. Dia kata banyak format daripada JKR dia kata. Kan kita tu saya kata kan, why not you all standardizekan lah, ataupun buat road tour kan, road show ke, buat klinik supaya kontraktor ni tak dilunyai kan. Tahu tak? Kita follow saja, kita follow standard saja kan. Format jenis standardize setiap ke satu Malaysia lah. Tapi dia kata susah nak dapat muafakat tu, susah dia kata, masing-masing JD masing-masing semua. Kan ada
ada juga yang saya jumpa macam JKR di ni lah, dia ada satu tempat tu, dekat duration ni dia letak duration baseline. Kenapa tak pakai duration? Yang saya tahu duration baseline ni nanti nak ubah, nak revive ni tak boleh dah. Dia dah lock. Tahu tak duration baseline? Kalau duration ni kita boleh revise. Banyak mazhab lah. Ada yang apa ni, certain tu macam contoh ni macam contoh projek complete apa semua ni, ataupun projek start, dia suruh letak satu. Apabila letak satu tu bersamaan dengan weightage kepada 797 ni. Padahal dia tak menyumbang apa pun. Bila kita letak amount 1 days, bermakna hari kawan tu kena bekerja. Bila dia tak bekerja, dia kena potong gaji ataupun beri ponting, rekod dia buruk. Dia dah carry weightage lah kan. Tu apa ni? Apabila setiap projek tu dia kena ada milestone. Kita nak kategorikan dia apa? Okey. Kalau katakanlah projek start, projek complete, kita letak milestone. Milestone kena kosong. Macam kawan ni buat, dia betul lah. Dia tak tahulah, banyak perbezaan lah. Contoh macam kita nak update projek. Macam JKR dia lebih suka ya. Kena tanya. Dan tadi milestone tu kan kita akan detect dia punya sebagai milestone sebagai kosong kan. Okey, apa beza tidak untuk DD, untuk external dependency, dia adakah perlu pakai milestone sahaja kan? Macam mana tak dengar? Mana boleh. External dependency. Apa dia? Dependency. ED. So yang macam kata ada pertukaran dari setinggan ke ataupun utility yang nak ubah format itu, dia kena panggil milestone juga kan, atau macam mana? Dia milestone ni dia bergantung kepada planner tersebut. Tahu tak? Dia bergantung kepada planner tersebut yang tentukan. Kata contoh dia nak masuk task yang baru, katakan contoh toilet lelaki dengan toilet perempuan tu asing. Contoh ni kita kata projek masjid lah kan. Dia boleh wujudkan milestone tu, sebab milestone tu lah yang dia akan kontrol daripada yang milestone main atas tu. Milestone, tahu tak? Milestone ni selalunya dia orang kata bersifat awalan dan akhiran. Macam tu lah yang saya faham lah kan. Macam mana? Saya pun tak pun nak dengar. Tak pun apa ni. Tak pun nak dengar suara mana dia dengar angin-angin ni. Apa? Lain saya teruk sikit dekat ni. Boleh dengar ada dah. Ni dengar. Yang ni dengar. Saya dengar. Kan? Saya dengar. Sebab ini external dependency tu, sebab selalu yang apa-apa berlaku dengan utility, tentang rumah tinggal yang kita tak pasti bila mereka boleh selesai masalah tu. Itu maksud saya. Dia adakah jadi milestone juga atau macam mana? Tapi dia masuk dalam kontrak. Dia jadi professional sum. Ya, tapi kita tak kena pasti dia punya aktiviti. Okey. Kalau macam tu, kalau macam tu kita letak kosong lah. Kita letak kosong tapi ada amount. Ya, jadi dia maksud dia dalam bentuk milestone sajalah. Saya tunjuk dah ada satu projek saya buat sana masjid juga. Saya tutup ni noh. Yang ni saya tutup dah mana lah. Okey. Siti faham tak Siti? Faham. Kalau tak faham tanya. Kena kita share lah kan. Kita tanya yang lain pula kan. Apa dia? Minta maaf lah, aku saya tanya yang lain pula. Tambah rezeki nak kena tanya lagi lah. Tak apa, tak ada masalah. Dia jangan tanya benda pelik yang saya tak boleh jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya tak tahu. Mana yang saya tahu atas pemahaman saya tu, kita share lah kan. Kalau katalah pemahaman saya tu tak betul, sama-sama betul lah. Dia orang kata apa, macam khilaf lah kan. Khilaf. Masa hadis-hadis pun dia ada khilaf dah. Okay, sekejap lah. Kejap. Kejap lah. Okay, masjid. Okay, masjid lah. Tengok masjid lah. Projek masjid. Kan. Yang kita tengok projek masjid.
Okey. Tengok projek masjid sekali kan. Yang ni saya yang profesional Sam tu yang abang kata kita nak pindah rumah tu tak tahu bila. Lepas tu apa lagi tu bang? Hello. Utility lah. Utility kan. Kita tak tahu bila kita nak arrange tu, adakah ni kan. Sekejap. Nampak tak? Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey ya. Okey, tengok macam contoh kan. Alamak, berat pula dah. Berat sangat. Sekejap. Nampak tu? Wang peruntukan sementara. Nampak tak wang peruntukan sementara tu? Kan? Masjid selalunya dia mechanical dengan electrical ni dia akan buat asing lah, dia tak masuk dalam kontrak tu kan. Selalunya dia bagi kat NSC lah. Kan? Lepas tu internal and external signage. Lepas tu mimbar. Kan? Ni kan berdasarkan daripada BQ lah kan. Jadi kita letak kosong saja bang. Tapi amount kena masuk lah amount tu. Kena masuk lah. Ini tapi ni tak ada ni. Ini saya tak masuk ni. Ini version lag ni. Kan? Abang faham tak? Ya, saya tahu. Boleh. Kan? Kadang-kadang benda ni bang, dia bergantung kepada SO tersebut. Macam saya kan, kalau sebenarnya saya tak mau bagi buang masa, saya nak bagi jimat masa, saya akan pergi duduk buat study group dengan mereka. Contoh lah kan, ataupun saya on air lah, online dengan mereka kan. Online dengan mereka kan. Okay, go through lah satu-satu, tengok satu. Ni kami nak macam ni, ni kami nak macam ni. Kan, kadang-kadang yang pihak apa ni wilayah lain tu dia nak macam tu pula. Tahu tak? Tu saya cakap tu JKR ni dia banyak format. Dia depend, dia tak fix tau, dia tak ada standard. Macam contoh GLC apa semua ni, depa besar standard ni kan. Depa mesti standard ni janji tracking elok apa semua, depa faham apa. Kan? Bila main projek delay, kan? Semua pihak semua sama lah kan. Depa pun akan push lah kan. Expedite lah. Kan? Nak tanya. Yang dekat sebelah Tasmo tu kan nampak tu yang dekat bawah tu. Dia macam ada satu kotak. Yang sebelah kali biru ni. Apa dia? Bawah. Yang ni. Yang ni constraint. Ni constraint. Tak apa. Yang ni Siti jangan ambil tahu lagi. Sebab dia ada juga nak dekat planner Microsoft Project saya times ni yang ada bos saya request lah suruh buat. Tiba-tiba nak ni. Saya macam jam juga. Oh ni apa dia bukan ni. Tak apa. Ini tak apa. Ini tak ada usah. Dia rasa yang tu dia pakai manual tu. Dia kena ada kita kena tukar lah tu. Dia bukan macam ni. Maksud dia ni, dia maksud dia ni, dia adalah constraint, bukan type as soon as possible. Ni dia ni. Dia kena tukar macam. Tahu tak? Constraint ni ada 8 jenis constraint. Tahu tak? Kan? Constraint ni ada 8 jenis. Lah ni constraint dia adalah dia guna start no earlier than. Tapi JKR dia suka ni as soon as possible. As soon as possible. Dia kena as soon. As soon as possible. Klik lah as soon as possible, nanti dia tukar.
Dia pergi ke depan. Tapi dia depend juga pada penerangan kita tu dekat depa tu. Dia depend. Dia bukannya tak semestinya tak boleh ada. Depa tengok lah. Nanti depa akan komen lah. Depa tengok. Okey, yang ni contohlah. Okey, contohlah tadi kan. Dia kata, okey, part MNE ni kami tak mau ada constraint. Dia kata, kat sini constraint dia start no earlier. Start no earlier ni kira mana dia start bukan awalan. Jadi mereka nak bagi start bagi awalan kan. Mungkin mereka nak achieve task tu kan. Jadi kita klik lah. Kita klik macam tadi tu. Kita klik macam tadi tu, pilih advance. Lepas tu as soon as possible lah. Tapi JKI dia kena alert lah. Dia kena alert bahawa akan ada perubahan pada graf S-curve. Dia dah ada main ke depan kan. Dia macam tu, dia atas budi bicara. Tak semestinya tak boleh ada langsung ni kan. Ada satu tempat ada tu yang saya duk share dalam grup tu kan. Saya duk share dia punya guideline kan. Tak kan. Faham tak? Faham. Tapi tak apa, benda ni dia dah pergi ke advance dah lah. Ni dah pergi advance. Tak apa, macam Siti kan. Siti improve dulu kan. Benda ni bila Siti dah conquer dah asas wajib tu, nanti barulah Siti akan explore dan time to time tu tanyalah. Macam tu lah kan. Jangan baru nak dapatkan asas penting tu dah pergi dah ke ni kan. Takut nanti asas penting tu lupa kan. Faham tak? Faham. Boleh faham no? Tak apa, kita balik kepada yang Siti buat tadi tu kan. Kita balik pada yang Siti buat tadi tu no? Kan. Macam JKR. Sebenarnya JKR dalam guideline dia pun, dalam guideline checklist dia tu pun, dia tak bagi kita split task, dia tak bagi. Tapi satu-satu syarikat GLC ke apa yang tak terlibatkan dengan JKR, mereka bagi. Sebab apa? Bila split task ni lah nak menunjukkan bahawa inilah berlakunya keadaan apa ni, kita EOT kan. EOT. Tak tak? Nampak tu beza tarikh kan. Tarikh siap, tarikh finish dengan tarikh baseline finish. Kan? Ada berubah. Kan? Betul. Tak. Tapi JKR dia tak mau. Dia tak mau, dia nak suruh ikut macam tadi tu. Dia nak apabila dia dah approve EOT, tak kira lah EOT nombor 1 ke 2, 3, benda tu dia dah jadi dah, cara rasminya adalah LA baru. LA baru. Kan? Jadi pendapat saya lah kan, apabila berlaku prolongation yang terlalu lama, jadi dekat mana kontraktor nak claim cost nanti, iaitu prolongation cost tu di bawah kelas 44 kan. Kita nak kira kat mana? Projek tu katakanlah dapat EOT 6 kali kan. 6 kali dah berlanjut dah kan. Projek tu kalau ikut tu hanya 2 tahun saja, tengok tu dah sampai 5 tahun. Bila 5 tahun makin lama, kontraktor terpaksa menanggung liability. Tak betul mana? Kan mana kan? Ya, betul. Bila projek tu dah kan, bila projek tu duk drag lama, kontraktor dah terpaksa menanggung liability tu kan. Daripada boleh untung sikit, dia nak rugi terus. Jadi
dekat situlah peluang kontraktor untuk dapatkan backup balik, iaitu kena dapat claim prolongation cost. Lepas tu prolongation cost ni pula dia bukan boleh claim serta-merta lah tu, tak boleh, dia kena tunggu bagi dapat CPC dulu. Bila dah dapat CPC dulu, tapi sebelum nak dapat CPC tu, dia kena buat satu surat niat atas niat niat untuk dia claim prolongation cost. Tu pun dia bagi tempoh sebulan selepas kejadian. Selepas sebulan kejadian yang dia nak niat untuk claim prolongation cost, dia kena buat keluar dah surat tu. Nanti bila dah dapat CPC, dia akan lampirkan surat niat tu bersama-sama dengan permohonan prolongation cost tersebut. Lepas tu prolongation cost tersebut tu, dia dalam tempoh 90 hari. Dalam tempoh 90 hari selepas dapat CPC. Tu syarat dia lah. Syarat di bawah kontrak PWD 203A. Lebih kurang macam tu. Saya nak clear sikit. Saya nak clear sikit. Okey. Okay, yang tuan kata tadi surat niat tu. Okay, surat niat tu kita nak kena hantar pada klien masa bila tadi tuan kata dia? Dia katakanlah berlaku kes tu bukan disebabkan kelewatan kita. Kan? Okey, bila kita dah dapat detect bukan kelewatan kita tu, dan kita pun mohon EOT dalam tempoh sebulan tu. Jangan habis semasa kita claim hantar surat kata nak EOT tu. Dalam masa tu kita kena hantar kata surat niat untuk buat law expand lah masa yes. Dia jangan habis idah lah, maksud saya jangan habis idah sebulan lah, maksud tu. Jangan due sebulan. Kalau tak, dia di-consider sebagai kontraktor tak pasang niat. Ini pengalaman ni lah. Pengalaman saya masa tu dengan JKR Perlis. Kan, dia sebenarnya Abang Anwar dia atas budi bicara. Kan, atas budi bicara. Kontrak pun ialah kontrak tentang kontrak kan, tapi ialah kontrak ni apabila dapat kata setuju terima semua pihak boleh berubah. Kan, tapi dengan kata sepakat lah kan. Nanti tengoklah kontrak tu berubah di atas apa, sebab-sebab apa. Kan, dia depend kepada SO tersebut lah kan. Kontrak ni sebagai orang nak protect masing-masing parti lah kan. In case katalah ada apa-apa perbalahan ke apa kan, tuntutan ke apa kan, kontrak tu lah diguna pakai kan. Itulah yang saya faham lah kan. Tapi hak projek yang dijempul tu kira lama lah kan. Jadi saya pun just advice lah kan. Tu yang mereka minta tolong macam mana nak keluarkan data-data ni kan. Saya tolong lah. Okay, data ni sebab mereka nak present. Tu pun yang saya dapat tahu masa mereka pergi present pun staff pun tak ada. Tinggal supervisor lah. Staff head kan. Tak tahulah tu orang kata bila projek dah sakit kan. Kontraktor pun dia harap interim payment kan. Macam mana kan. Siti boleh faham tak? Boleh. Kan. Mana ada apa-apa ya mana? Apa dia? Apa dia mana? Tak dengar apa no? Tak apa. Jalan tak tahu. Jalan. Kan. Dan ni Siti faham tak no? Faham. Saya dah buat nota dah. Jadi apabila kita tengok sini, kira ada satu tarikh baru lah. Kan. Daripada tarikh handing over kita asal iaitu 12/1/2023, setelah dapat EOT jadi 25 kan. 25/1/2023. Ni cara ni lah. Tapi JKR dia tak mau split task. Dia tak mau. dia dah cakap dah. Kan. Cara. Lagi apa lagi yang Siti tak faham? Saya cuma nak confirm balik je yang
percentage schedule semua ni. Jom. So sekarang saya dah faham tu. Tapi kena ingat tau, setiap kali nak buat tarikh baru ataupun bulan baru, kena reset. Kosongkan balik. Kena reset, lepas tu save, masuk folder yang berkaitan kan. Lepas tu barulah update projek. Dia tak boleh continuous, tak boleh. Nanti dia akan lapping data tu, top tu ada lapping. Jadi berkemungkinan apabila kita tracking dekat end of project, mungkin tak dapat 100% ataupun dia akan burst. Tu sifat Microsoft Project lah kan, sifat dia. Tak tak. Sebab tracking tu penting. Masa nak update projek tu data tu penting. Jadi better kita refresh lah kan. Tak ada masalah, macam gear kereta lah kan. Betul tak? Gear kereta lah kan. Nak pergi gear yang seterusnya, mana boleh pergi lompat terus kan. Mesti diikut sikun-sikun dia kan. Ada kala kita kena neutral kan. Faham? Siti faham tak? Saya faham, Cik. Lagi ada apa lagi? Saya rasa tak ada, itu je yang saya nak confirm balik. Ya, no. Abang Anwar ada apa, Abang Anwar? Abang Anwar? Apa dia? Boleh. Tak ada apa. Boleh, no? Boleh. Itulah Abang Anwar, macam Abang Anwar memang banyak involve dengan projek JKR. Saya sebenarnya saya suka orang tak, sebab pengalaman Abang Anwar macam mana kongsi kan, macam saya kita kongsi itu. Sebab apa? Dia berlainan SO, berlainan ragam. Tahu tak? Kan? Main macam Udaland, kan? Udah holding kan, main dengan cara apa ni, SP Setia. Tapi selalu macam mereka ni selalu mereka lebih familiar dengan Primavera. Microsoft Project pun ada juga, mereka terima juga yang saya dapat maklumat dari kawan kan. Selalu swasta ni mereka Primavera. Tahu tak? Tapi kan Primavera soft. dia lebih kurang lah. Dia kalau kita selalu duk main nanti lama-lama kita familiar kan. Yang tu lah, macam Microsoft Project ni dia suit dengan Excel, dia suit dengan Words. Tahu tak? Dia dah link lah. Sebab apa? Kan dia Office 365 kan. Yang latest punya lah. Yang terkini Dia kan. nampak cantik sikit lah. Kalau Primavera kan dia macam putih, macam lama-lama sikit. Lebih kurang lah. Kan. Macam tu lah kan. No? Ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Tak ada apa no? Tak ada apa. Kalau tak ada apa, kita ni no, kita tamat kelas no? Terima kasih Tuan. Okey, bye-bye. Okey, apa-apa nanti kita berhubung dalam grup WhatsApp nah. Boleh. Okey, baik. Assalamualaikum. Salam. Okey, bye.